Luar Bandar Sejahtera menjadi pemangkin transformasi masyarakat desa melalui program Desa Lestari, memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat kampung agar lebih ke hadapan. Koperasi, sebuah institusi peringkat desa, menjadi platform memperkasa aktiviti ekonomi dan keusahawanan. Sektor penternakan, peruncitan, pertanian, pelancongan, perkhidmatan dan pembuatan membuka pelbagai peluang pekerjaan, jaringan kerjasama, inovasi serta penggunaan sumber tempatan yang menyokong kejayaan program Desa Lestari. Sehingga 2020, sejumlah RM157 juta dana dibelanjakan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar bagi memastikan hasrat penduduk desa membangunkan kampung mereka tercapai. Sehingga kini kita ada 137 Desa Lestari di seluruh negara lah. Boleh dikatakan di semua tempat negeri-negeri di Semenanjung dan juga di Sabah dan Sarawak ada Desa Lestari ini. 105 masih lagi kekal menjalankan operasi-operasi mereka dan kemudian kalau kita lihat 54 koperasi itu telah berjaya menjana pendapatan 5% tinggi daripada sebelum ini. Kita nak mereka mulakan dulu melalui dia punya orang kata apa, kepimpinan yang ada di kampung mereka, kepimpinan yang ada di bawah JPKK atau koperasi yang mereka wujudkan dan kita akan lihat dari segi daya maju dan kemudian selepas itu kita akan melakukan proses-proses temuruga dan sebagainya. Panorama hijau, nyanyian unggas dan deru sungai, hakikat yang sukar disangkal ada pada desa. Suasana nyaman dan tenang melingkari kampung mukim Batu Putih Kinabatangan Sabah yang dikelilingi hutan simpan Pin Supu. Terletak bersebelahan sungai kedua terpanjang Malaysia, Koperasi Pelancongan Mukim Batu Putih Kinabatangan atau KOPEL Berhad bertungkus lumus membangunkan lokasi ini sebagai pusat pelancongan ekologi di samping aktiviti konservasi alam sekitar sejak 20 tahun lalu. Menerokai hutan, menyusuri sungai, menikmati budaya warisan dan bermesra dengan alam antara pakej ditawar KOPEL. Untuk ke Gua Batu Supu, pengunjung hanya boleh menggunakan jalan air sahaja. Perjalanan menggunakan bot selama 45 minit menyusuri Sungai Kinabatangan bermula dari Kampung Menggaris. Bukit Supu ini kebanyakan paling tinggi adalah 40 meter, 40 ke 60 meter. Ya. Lagipun kita kalau kita berada di kawasan Batu Gua, kita paras pada 60 meter paras laut lah. Sebanyak 12 gua batu kapur dikenal pasti di hutan simpan Pin Supu. Gua Batu Supu juga tidak lari dari tinggalan sejarah. Kembara ke Gua Kelawar menyaksikan penemuan beberapa keranda purba. Berusia di antara 400 hingga 900 tahun, ia dipercayai milik masyarakat sungai yang menjadikan Gua Batu Kapur sebagai lokasi persemadian. Di Gua Batu Supu ini kita boleh anggarkan lebih daripada 200 keranda lah. Tapi dia dalam satu gua itu mungkin kita boleh jumpa ada 5 ataupun ke 20 keranda. Lumun coffin ini dia diperbuat daripada kayu belian ataupun kayu merbau. Ya. Kenapa dia guna kayu belian ataupun iron wood? Sebab kayu ini boleh tahan lama, ya, sampai beratus-ratus tahun. Tinggalan keranda dijaga rapi pihak KOPEL. Hanya sebilangan keranda yang masih elok yang kita boleh jaga dan yang selainnya kita diambil oleh Jabatan Museum untuk dipamerkan dan dibuat sebagai data lah ataupun pengumpulan maklumat. Selain daripada itu, keistimewaan di dalam Gua Batu Kelawar ini, kita ada di dalam center dia tu, dia ada cahaya tahu. Ya, dari atas dia ada lubang yang mana sinaran matahari akan tembus.
ya ke dalam gua. Dan kadang-kadang sebelah pagi kalau cuaca bagus dalam jam 10 ya jam 10 hingga jam 11 cuaca yang timing yang sangat sesuai, kita boleh nampak blue ray ya. Itu yang sangat-sangat jarang kita boleh jumpa ya. Itulah blue ray kita boleh nampak, kita ambil gambar, dia sesuatu keistimewaan di dalam gua itu. Selepas masa itu dia tidak dapat sudah nampak, hanya cahaya terang saja tapi tiada blue ray. Konservasi kunci dalam memastikan sektor pelancongan terus bergerak. Dengan formasi dalaman unik, Gua Batu Kapur menjadi habitat kepada pelbagai hidupan termasuk menjadi lokasi semula jadi bagi burung layang-layang walit bersarang. Sejak 2010, Kopel giat menjalankan aktiviti pemulihan dan pemeliharaan Gua Batu Supu untuk menjaga populasi burung walit. Selaku pengurus pasukan konservasi, hari ini Saidal Udin mengetuai kru Majalah 3 ke Gua Dallas, antara gua di sini. Di dalam bahasa sungai, gua disebut agop, manakala sarang burung dipanggil bibil. Dengan laluan berbukit dan berbatu, perjalanan sejauh 1 kilometer mengambil masa kira-kira setengah jam. Okey, sekarang kita dah sampai di hadapan muka pintu Gua Dallas. Yang mana sebentar lagi kita akan turun ke bawah sekurang-kurangnya 10 meter lagi untuk melihat sarang-sarang burung layang-layang. Yang mana sebentar lagi Jai akan mengambil rekod untuk data bagi populasi sarang burung layang-layang berada di dalam Gua Dallas ini. Kesusahan ke Dallas ini, jalan ke Dallas ini label dia 7 ke 10 lah ya. 10 itu susah lah, 7 itu kira medium lah. Jalan yang berliku-liku dan juga lereng-lereng, dan di dalam pun ketika berada di dalam kita kena memanjat turun dan juga naik ke gua, bilik-bilik gua lah. Semakin jauh ke dalam gua, laluan menjadi semakin gelap, sempit dan sukar. Namun, persekitaran seperti ini menjadi pilihan burung walit untuk membuat sarang. Sama seperti kelawar, burung walit menggunakan kaedah ekolokasi, iaitu menggunakan kesan gema, panduan navigasi di kawasan gua yang gelap. Antara aktiviti konservasi yang saya uruskan ada beberapa yang pentinglah, terutamanya pemulihan hutan, iaitu dari segi penanaman pokok, pemulihan tasik, pemantauan hidupan liar, dan juga pemulihan gua seperti yang kita berada sekarang lah. Konsep sebagai konservasi gua ini adalah kita buat kajian ataupun buat pemulihan, ya, pemulihan dari segi habitat kepada burung layang-layang walit lah, ya, yang di mana kita akan memantau dan juga menjaga dari segi habitat dia dan juga proses penuaian dia supaya kita menjaga populasi, supaya populasi burung sarang burung ini akan meningkat dari tahun ke tahun lah. Dalam gua ini kita ada beberapa jenis burung lah yang membuat sarang. Satunya adalah sarang burung walit yang berwarna putih lah, yang di mana dia kualiti dan nilai yang ada pada sarang itu. Dan satu lagi adalah jenis sama juga tapi beza dia dari segi sarang tu. Dia dipanggil sarang lumut lah, yang tidak mempunyai nilai. Dua-dua guna label, tapi ini dia mostly guna bahan-bahan dari luar. Yang ini dia memang guna dia punya label semua. Mesra dipanggil Jai, Saidal melakukan tugas konservasi dengan dibantu pasukan ranger hutan. Kebanyakan sarang dibina di bahagian lelangit gua. Ini berkemungkinan mengelak telur dan anak-anaknya diganggu pemangsa. Nilai komersial mencecah ribuan ringgit pada sarangnya mengakibatkan spesies burung daripada keluarga layang-layang Apodidae menjadi buruan sehingga mengancam populasi. Dalam aktiviti konservasi gua ini kita ada 6 ranger lah yang buat, di mana 2 ranger dia akan jaga setiap malam ataupun setiap hari lah di sini, dan kita pakai shift lah. 2 ranger ini kita bagi shift setiap 15-15 hari.
untuk menjaga keluar masuk orang di kawasan ini. Selain daripada itu, penambahan region kita akan buat ketika kita buat cave assessment ataupun buat kajian. Setiap tahun kita akan buat dalam 3 kali setahun, ya, mengikut kitaran hidup sarang lah ataupun burung walit. Jadi bulan Februari, April dan juga Ogos, ya, itu masa kita akan buat kajian. Dia memerlukan skill pemanjatan yang teliti dan juga mengikuti keselamatan lah, yang amat penting. Sebab kebanyakannya sarang yang berada di atas siling gua, ya, yang paling tinggi adalah dalam 12 meter. Jadi kita kena guna tangga dan juga tali untuk memanjat, untuk mengambil dan mengira sarang burung. Dalam tempoh kurang 2 jam, sebanyak 33 sarang burung walit berjaya diperoleh. Setiap sarang mempunyai berat antara 10 hingga 15 gram, manakala purata saiz 7 cm panjang dan 4 cm lebar. Sejak usaha konservasi dijalankan, Kopel merekodkan populasi burung walit di sini semakin berkembang, mencecah lebih 100%.